Jadi petang ini Ana nak bagi tahu, Ana tidak ada buka kitab apa-apa. Jadi Ana tak ada tazkirah lah petang ni. Jadi Ana cuma nak sembang-sembang saja. Sebab sementara nak tunggu sekejap lagi. Ana pergi Ramadan, pada Ramadan ni Ana tak suka pergi awal-awal. Ana suka pergi lambat-lambat. Sekarang ni baru pukul 5.30. Ana tak suka pergi awal-awal. Ana suka pergi lambat-lambat. Sebab kadang-kadang pergi lambat, ada tokey jual air tu nak habis dah kan. Dia nak kosongkan dia punya bekas air, dia kasih Ana free. Jadi Ana ni, Ana jenis lebay-lebay yang suka-suka benda-benda free. Jadi itu taktik kita. Ana sudah lama amal ini taktik. Sebab Ana, walaupun Ana ni tuan guru, Ana ni ulama, tapi dalam isu dunia ni Ana cukup berjimat cermat. Jadi kalau Ana pergi mana-mana bazar, Ana tak suka datang awal-awal. Datang awal-awal Ana kena beli. Itu air, kena beli makanan, kena beli kuih-kuih. Jadi Ana akan tunggu dekat-dekat nak buka puasa, Ana akan pergi itu bazar. Kalau paling baik apabila penjual bazar itu nak kemas dia punya barang, baru kita datang. Kebiasaannya mana yang kuih-kuih tak habis, air-air yang tak habis, dia kata kita serkah sajalah sama ustaz, dia kata. Kebiasaannya orang jual kuih, jual air, bila dia nak tutup bazar, dia akan serkah lah. Jual-jualan yang tak habis tu dia akan serkah. Waktu itulah Ana akan keluar daripada kereta Ana akan pergi. Ini Ana punya style. Setiap tahun macam itulah cara Ana. Sebab Ana ni ustaz sampul, jadi Ana begitu Ana begitu bijaksana di dalam Ana berbelanja. Kan. Jadi tak boleh kata Ana bukan kekut, tapi Anda bijaksana di dalam Ana berbelanja lah. Azman Hassan, Jolabu kat mana? Sepandian. Abang Wan kat Kerawang ke? Bukan, saya kat kampung Sandurian, Kipandurian. Jadi saudara, kita ada masalah dalam Malaysia ni. Masalah dia untuk menghadapi walaupun otak macam ni. Hari ni kalau saya tengok kat media sosial, dia main isu apa? Itu hari ni dah puas dah. Dia main isu stokin. Wah dah saudara, minum air stokin. Dia dah puas minum air stokin. Dah agak reda sekarang isu stokin. Sekarang ni dia main isu apa? Ini kasut syarikat jenama Vern. Dah mula main. Kan? Dia kata kat kasut Vern tu ada juga kalimah Allah di situ. Aku kata ya Allah, Papua ni kan. Apalah nak jadi Papua ni. Dia sanggup cari kasut yang kasut tumit tinggi tu, ada perikat, ada tali tu ada belit-belit sikit. Dia boleh tafsirkan belit itu adalah pesan Allah dari tulisan yang bertauhid, dia kata. Kesenian Islam. Jadi Allah letak kat tali kasut perempuan jenama Vern. Aku kata ya Allah wa'alaun, sampai ke tahap itu dia mengkaji. Kan? Besok satu hari besok, percayalah saudara, tahap wa'alaun ni paling bodoh ni besok. Kan, bulu ketiak dia tu, bulu ketiak orang Cina ke, yang dia nampak bersimpul-simpul tu, dia kan tafsirkan. Tengok, bulu ketiak dia tu ada kalimah Allah. Kan, tu dipersendakan, dihina, dia letak bawah ketiak. Dia kan kata macam tu, saudara. Sebab orang yang otak kotor, otak jahat, otak fitnah, dia pandang apa saja, dia akan buat satu cerita fitnah. Vern tu, dia punya logo macam itu tu, kan, dah bertahun dah. Kan, kau orang pakai kasut dah bertahun dah. Dia pun dah terfikir hati dia nak buat bentuk apa ni, logo yang tali kasut tu. Dia sendiri pun dah terfikir. Kan, dia pintar-pintar, dia sendiri pun tak terfikir benda tu kalimah Allah ke apa, dah terfikir. Tapi otak kita boleh terfikir. Sebab apa? Sebab otak kita jahat. Sebab kita busuk hati. Bila kita busuk hati, benda yang baik kita nampak tak baik. Ni perangai kita. Kita nak main isu kaum, kita nak main isu agama, kita tak puas hati lagi dengan isu stokin tu. Sebab apa? Sebab kerjaan bertindak pantas. Kau tak puas hati isu stokin ni, kan? Kau anggap isu ni tercetus berbulan-bulan, dan kita akan bertempur dengan bukan Islam, kita akan bergaduh dengan bukan Islam. Kan? Dia nak macam tu. Tapi Bakar Madani, kau buat satu perkara, kau report satu perkara, kalau isu tu sensitif, kita siasat, kita dakwa terus. Tak ada buang masa. Kan? Salah tak salah, mahkamah akan tentukan. Kan? Kita berhenti kat situ. Tapi puak ni tak puas hati. Dia nak main isu apa lagi sekarang ni? Dia nak tengok isu rasuah tak boleh. Kan? Nak kritik
Nak kritik kerajaan dari isu rasuah tak boleh. Sebab kerajaan sekarang ni tengah buru berasuah. Berapa ramai dah ni yang kena hukum ni, kan? Buru perasuah, buru ejen-ejen Israel yang masuk ke negara kita ni dah berapa orang dah tangkap. Ejen Israel kita buru. Jadi dia cari macam mana nak cari kelemahan kerajaan Malaysia Madan ni. Last kali dia tengok kasut lah. Dia pergi mata tu kan. Oh, mata orang jahat. Liar mata dia pandang. Ni kasut ni. Dekat kasut ni ada simpul-simpul sikit. Kita tafsirkan simpulan itu kepada tulisan Jawi. Dia pun dia belah lah. Dia belah saudara. Lepas tu ditangkap tambah pada orang lain kan. Sama juga dengan isu ubi kayu. Bila ada orang kata karbohidrat, kalau dalam beras itu ada karbohidrat, makanan lain pun ada banyak karbohidrat, kan? Maknanya kalau kita nak satu vitamin yang ada pun satu makanan, maknanya kita boleh pilih makanan yang lain kalau kita nak. Itu maksud dia. Bukannya suruh walaon, buang otak, kan? Gantikan dengan dekat berlutut. Itu kan maksud macam tu. Kan? Tapi walaon walaon ni dia tak boleh tengok benda-benda cadangan-cadangan yang ilmiah, akademik. Dia tak boleh tengok, saudara. Dia tak boleh tengok. Bila kita katakan selain daripada beras, ada lagi vitamin lain. Terdapat kat mana? Terdapat kat ubi kayu. Terdapat kat mana? Terdapat kat buah-buahan ini. Terdapat kat mana? Terdapat kat ini. Itu maksud dia supaya kita berfikir. Kan, kita berfikir. Supaya kita dapat ilmu sikit. Tapi orang kata, tengok menteri. Tengok ni. Oh, dia tak bagi beras, dia suruh makan ubi kayu. Dia fikir macam tu. Dia fikir macam tu, saudara. Fanaon. Dia level otak dia tahap tu. Sebab itulah dia kekal bodoh. Dia kekal bodoh. Kan? Kalau kita baca pandangan guru-guru pensyarah, banyak sebut macam tu. Kan? Banyak sebut macam tu. Okey, kandungan vitamin ada kat mana? Kenapa di negara barat ada orang dia tak nak makan, tak makan beras sangat, dia makan gandum je. Kan? Apa keperluan dia? Sama juga macam Nabi. Nabi berpuasa dengan 3 biji kurma. Kan? Kita kaji orang kelawar, ada ilmu, orang kaji dia kaji, kenapa 3 biji ilmu, 3 biji kurma Nabi boleh berbuka dan mengenyangkan? Apa benda yang terkandung dalam kurma itu? Apa yang menyebabkan kurma boleh mendatangkan tenaga? Kalau orang bijak dia fikir macam tu. Tapi walaupun tak ada, saudara. Walaupun tak fikir macam tu. Kalau ada lah menteri kata macam tu, kita sekarang ni kita berjimat cermat. Apatah lagi kita menghadapi masalah krisis beras import yang tidak masuk ke negara kita. Dan India telah pun menghentikan import. Jadi kita apa kata, kita amalkan berjimat cermat, kan? Kita berbuka puasa dengan 3 biji kurma saja. Wan Ang kata apa? Tengok kajian. Dia bagi tahu rakyat jangan makan beras, makan kurma je. Dia kan fikir macam tu. Itu level Wan Ang, kan? Sebab itu Wan Ang kekal bodoh. Sebab tu Wan Ang dia akan memilih pemimpin dia pun bodoh-bodoh. Dia pilih Sanusi tu. Apa Sanusi buat sekarang? Apa yang dia boleh buat kat Kedah? Sampai hari raya pun orang dia merintih kat Kedah ni, air tak cukup. Masalah air di Kedah. Sebab apa, saudara? Sebab salah penyokong. Bila kita ada penyokong yang bodoh, dia akan mengundi memilih pemimpin-pemimpin yang bodoh. Dia tidak boleh dengar apa pandangan, pendapat yang tidak boleh, yang dia tak sampai menjangkaui akal dia. Kan? Dia tak sampai menjangkaui akal dia. Sebab itu dia akan bercakap benda-benda yang bodoh. Sebab tu walaupun ni, apa pun disebut oleh pemimpin mereka, walaupun tak masuk akal, dia akan kata itulah pandangan yang paling baik. Sebab itu dia mudah ditipu oleh Mastura Al-Mas'ud Al-Buaya. Bila Mastura kata Ling Goeng sepupu komunis, sepupu Cimpeng, dia orang percaya. Kan? Dia tak ada buat kajian. Ada dia buat kajian. Macam mana dia boleh jadi sepupu? Macam mana dia ada hubungan kekeluargaan? Lim Kit Siang dengan Chin Peng, Lee Kuan Yew dengan Lim Kit Siang, Anthony Loke, satu lagi siapa? Tan Sah Kok dengan Lim Goeng Eng. Macam mana ada kena-mengena ni? Kalau dia kaji macam tu, dia akan bijak sikit lah. Tapi malangnya, saudara, syarat utama untuk jadi walaupun mesti bodoh. Itu je masalah dia. Jadi kita menjadi kewajipan kita, sebagai umat Islam yang berpegang pada agama, berpegang pada ajaran yang sebenar. Kewajipan kita apa? Kewajipan kita adalah untuk mengurangkan orang-orang yang jahil ini. Itu tugas kita. Kita jangan, kalau boleh kita jangan benarkan orang Melayu
umat Islam yang apa, terpengaruh dengan kejahilan dan kejumudan seperti ini. Nak hapuskan memang tak boleh. Sampai kiamat kita tak boleh nak hapuskan orang-orang bodoh ni. Dia tetap ada. Sampai kiamat akan ada orang-orang yang jahil. Penunggang-penunggang agama ni pun dia sampai kiamat kan akan adalah jenis penunggang-penunggang agama ni. Dia akan tunggang agama. Ada dua perkara. Satu sebab kejahilan dia tak tahu apa-apa. Kerja dia tunggang je agama. Satu lagi oleh kerana dia ada kepentingan keduniaan. Apabila dia memandang dunia itu lebih untung, lebih memanfaatkan dia berbanding daripada akhirat, maka dia pun tunggang. Dia pun tunggang. Apa saja yang kita sebut, walaupun bentuk ilmu, dia akan pusing supaya nampak seolah-olah dia cerdik lah. Padahal dia beri komen tu memperlihatkan kebodohan dia sendiri. Sebab itulah bila ada isu seperti isu stokin, isu stokin tu, pemimpin dia tak nak komen pasal dia tahu, kita tahu hubungan dia dengan KK Mat ni, kita tahu, kita ada gambar-gambar program-program dia bersama KK Mat. Sebab itu pimpinan dia tak nak bunyi sangat isu stokin ni, saudara. Sebab pada dia tidak menguntungkan politik dia. Jadi dia banyak diam. Yang bising-bising ni di bawah ni, walaun-walaun, unit-unit amal, dia yang bodoh-bodoh ni, dia yang melak-melak kuat ni. Dia yang melak kuat ni. Sampai ada seorang lagi tu bertindak bersendirian, pergi sepak tokong, kan, turutan daripada isu stokin tu je, kan. Jadi iblis meletakkan nak bagi umat Islam berpecah senang je. Dia letak stokin je, kan. Tapi kerana ada umat Islam yang bodoh, ada umat Islam yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan bertindak atas emosi dan kejahilan, maka bergaduh sama Islam. Iblis tepuk tangan, aku letak stokin je, dia kata. Perempuan habis, kan. Maka datanglah anak muda yang kononnya nak berjihad, kan. Kononnya nak berjihad, pergilah sepak tokong Cina, kan. Dia ingat dia sepak tokong Cina tu dia jadi mujahidin lah. Dia ingat boleh syahid lah kalau apa-apa hal, kan. Dia ingat boleh dapat pahala besar, walhal dia melakukan dosa paling besar. Dosa besar sebab Al-Quran menyatakan dan mengharamkan, bukan makruh. Bukan makruh lagi, haram terus. Kita menghina, ataupun memusnahkan rumah ibadat orang lain. Ini Al-Quran melarang dan mengharamkan. Bahkan dikatakan dosa besar apabila kita menghina dan merobohkan, merosakkan rumah ibadat orang lain, agama lain. Jadi tak payahlah. Kalau kononnya kamu sepak tokong itu kerana kamu nak pertahankan nama Allah, tak payah. Bahkan kamu akan dikutuk, dilaknat oleh Allah kerana kamu mengingkari apa yang Allah perintahkan. Jangan ingat kita nak bela nama Allah dengan cara kita menghina agama lain. Jangan ikut perangai Sanusi. Sanusi boleh, dia ikut sedap dia cakap je. Dia boleh kutuk tokong kepala kotak, buncit lah. Dia boleh sebut macam tu. Sebab akhlak dia semua orang tahu. Akhlak Sanusi ni memang rosak. Tak pelik pun kalau dia boleh kutuk tokong tu. Adik dia sendiri pun dia kutuk, kan. Adik dia sedara-sedara dengan dia boleh kutuk. Dia boleh keji, dia boleh hina, kan. Setakat tokong macam tu, sedap-sedap je, kan. Benda dalam seluar dia pun dia sebut dengan orang. Ni akhlak Sanusi. Siapa Sanusi tu? Ketua penerangan parti mana? Parti PAS, kan. Pimpin PAS, Menteri Besar PAS, parti Islam, kan. Tapi dia tidak ada segan silu bila dia bercakap. Dia boleh sebut alat sulit yang dalam seluar dia, alat sulit yang dalam kain mak dia. Dia boleh sebut selama je, kan. Dia boleh sebut benda-benda macam tu. Itu akhlak Sanusi, kan. Jadi bagi walaupun kita nak katakan kamu boleh sokong PAS, tetapi jangan ambil akhlak Sanusi. Jangan ambil akhlak Haji Hadi. Akhlak Sanusi ni melucah. Haji Hadi dia tak melucah, saudara. Tapi Sanusi dia melucah. Itu akhlak Sanusi. Haji Hadi dia tidak melucah, tetapi dia dia menunggang. Itu kelebihan Haji Hadi pula. Ni pula bazar Ramadan dah semakin lama semakin ramai ni. Itu kelebihan Haji Hadi. Kelebihan Sanusi, dia bercakap boleh bagi anda ketawa dengan lawak lucah-lucah dia. Kelebihan Haji Hadi pula, dia tak boleh buat anda ketawa.
tapi dia boleh buat anda bersemangat. Ya, dengan apa? Dengan tunggangan-tunggangan agama dia. Jadi itulah kelebihan dia dalam parti PAS ni. Jadi kita sekarang tugas kita adalah untuk memberikan kefahaman kepada walaun-walaun supaya mereka tidak menjual diri mereka dan maruah mereka kepada pimpinan-pimpinan politik. Ya. Kenapa ni Nasuh Alih daripada kelas bising? Tak boleh, saya kalau tak buka kuat aircon dia. Sekarang cuaca kat luar ni panas. Tadi dah 2 nampak ni. Cuaca kat luar ni panas. Tadi dah terhenti dah sebab dia panas. Handset saya panas. Sekarang kat pukul 6 dah. Masih lagi panas ini. Maruah rakyat suruh makan ubi kayu. Bagus. Saya memang setuju. Kalau kita semua makan ubi kayu, ya, kerana kita dulu pun sejarah kita dalam keadaan sukar, kita makan ubi kayu. Waktu itu beras ada tak? Ada beras. Ubi kayu ada tak? Ada. Sekarang ni ubi kayu pun mahal. Kan? Jadi bila ubi kayu mahal, banyak keperluan ubi kayu juga nak buat kuih dan sebagainya. Kalau ada saranan mana-mana orang untuk tanam ubi kayu, saya setuju. Tapi walaupun dia tak setuju pasal dia balas. Kan? Walaupun ni mana gaji nak berkebun, bercocok tanam. Dia suka benda yang free je. Sebab tu kerajaan bagi bonus, dia sapu. Bagi apa pun dia sapu. Kan? Tapi dia tetap jahil. Sebab kejahilan kita, ya, ilmu kita, akhlak kita tidak boleh dibagi dengan duit. Bagi duit banyak mana pun, tapi kalau akhlak kotor-kotor juga. Bagilah duit banyak mana pun, tapi kalau dia jahil di situ, dia jahil macam tu juga. Bagilah duit banyak mana pun, kalau dia malas macam tu lah. Sebab itulah one on ni kita kena betul-betul tackle dia. Nak tackle one on, kadang saya terpaksa pakai serban tu dia. Kan? Saya terpaksa pakai serban sebab bila saya buat kaji selidik one on ni, kan, macam mana saya nak dapatkan sokongan one on? Macam mana saya nak meyakinkan one on? Saya buat kaji selidik, one on ni kita kena berwatakkan ulama sikit. Kan? Kita kena berpakaian seperti ulama, macam maula sikit, barulah kita boleh tackle one on. Saya cuba buat, rupanya betul. Betul saudara. Rupa senang aja nak beli dia orang ni. Sebab dia otak dia murah, kan. Sama je standard mana-mana negeri pun walaupun ni. Jadi kita kena cara tackle kita. Jadi kita kena pandai bercakap dengan dia. Kalau nak berucap dengan dia, kita kena masukkan sikit ayat Quran, masuk sikit hadis. Bila kita masuk sepatah je ayat Quran, walaupun kita terjemah ada lain, kita tafsir lain, walaupun dia tak peduli dia. Dia pun tak tahu, dia jahil, dia tak tahu apa. Kita baca Al-Quran je. Kalau dah buka Al-Quran pun cakap Arab je pun, kan? Cakap Arab je pun. Dia dengar punya Arab tu, dia ni Quran ni, Al-Quran. Maka dia sami'na wa ta'na. Dia akan dengar dan dia akan tahan. Inilah walon. Mudah nak handle walon. Sebab itulah Haji Hadi pernah sebut, dia mensasarkan anak-anak muda yang jahil. Sebab nak menangani anak muda yang jahil cukup mudah. Cukup mudah saudara. Cakaplah petik dah Al-Quran mana pun, kalau kita tafsir yang tak ada kena-mengena dengan tu, anak muda akan percaya. Kan? Jadi kita takkan boleh biarkan anak muda macam ni, sebab ini generasi negara akan datang. Kita kena selamatkan mereka. Kena selamatkan mereka. Kita kena setiap hari bercakap dengan anak muda, dan kita kena dedahkan kepada anak muda siapa PAS ini, apa sejarah PAS ini. Kita kena bagi tahu anak muda kebenaran parti PAS ini. Di mana parti PAS ini, kita bagi tahu dia bahawa parti PAS ini menjadi parti yang pernah satu ketika begitu cemerlang, satu ketika begitu harum, satu ketika menampakkan nur ataupun cahaya Islam itu. Dia pernah satu ketika parti PAS itu dilihat seperti itu, kan? Dan sehingga sebab itulah dia mendapatkan keyakinan daripada orang ramai ketika itu. Sebab dia menampakkan syariat Islam, nur Islam tu diperlihatkan oleh parti PAS. Orang pandang PAS, orang tak benci waktu itu. Bahkan orang bukan Islam boleh pakai baju PAS, boleh pakai t-shirt PAS, boleh angkat bendera PAS, boleh berada di dalam markah-markah jentera PAS.
Sebab apa? Sebab Tuhan bantu. Sebab apa Tuhan bantu? Sebab ketika itu PAS betul-betul memperjuangkan Islam. Dia mempunyai pemimpin yang cukup bijak, ya, penuh hikmah untuk berdepan dengan orang-orang bukan Islam. Dia tak ada masa tu pemimpin PAS tak ada yang terpengaruh dengan apa yang Haji Hadi pernah ungkapkan. Ya, puluhan tahun dahulu. Haji Hadi pernah membawa pahaman-pahaman ekstrim ini. Dia pernah bawa cara-cara ciri-ciri Khawarij. Dia pernah bawa, tapi Haji Hadi punya pengaruh ketika itu disekat. Sebab apa? Sebab adanya kepimpinan ulama yang hebat ketika itu, iaitu almarhum Tok Guru Aziz. Itu. Di situ yang dia tak boleh nak berkembang. Tetapi orang macam ini dia tak putus asa. Dia tunggu je almarhum Tok Guru Aziz tak ada, dia akan melaksanakan agenda dia. Sebab itu bila almarhum Tok Guru Aziz tak ada je, kan, maka dengan sepatah kilat Haji Hadi melaksanakan agenda dia. Langkah pertama dia adalah dia keluar daripada Pakatan Rakyat. Itu langkah pertama dia. Nak memudahkan kerja dia, dan agenda dia, dia tidak boleh berada dalam Pakatan Rakyat. Dia kena keluar. Maka dia keluar Pakatan Rakyat. Konon-kononnya nak bersendirian. Nak bertanding pilihan raya, nak bersendirian. Kan? Kita boleh bersendirian. Parti kita parti Islam. Tuhan akan tolong kita. Walaupun kita tak ramai ahli, walaupun kita tak banyak negeri yang menyokong kita, tapi kalau dah kita berjuang untuk Islam, kita berjihad untuk Islam, saudara-saudara yakinlah para malaikat akan turun ke bumi untuk memberi undi kepada kita. Ini syarahan dah. Bukan saya ada kan, saudara boleh cari Google kat YouTube, kan, malaikat akan turun mengundi PAS. Saudara akan jumpa ucapan ustaz tu. Kan? Inilah dia yakinkan kepada penyokong dia. Dan penyokong yang jahil, para juhala, dia akan kata betul. Sebab apa? Ustaz ni dia jual kisah-kisah perang Uhud, perang-perang Badar. Ini dia bawa. Saudara-saudara, di dalam peperangan Badar, di dalam peperangan Uhud, tentera Islam sedikit, tetapi kita menang dalam peperangan itu. Sebab apa? Para malaikat turun bertempur untuk melawan tentera kafir Quraisy. Takbir, kata pahlawan. Maka saudara-saudara, parti kita parti Islam. Walaupun kita tak ramai ahli, kalau kita akan bertanding di semua kerusi, percayalah saudara, satu ketika nanti bila hari mengundi, tiba-tiba malaikat turun di langit. Malaikat akan celup jari dia dan berbaris, celup jari, dan akan mengurikan undi kepada PAS. Takbir, kata Walaon. Walaon yang bodoh ni, dia pandai takbir je lah. Dia tahu takbir je, kan. Bak kata Haji Hadi macam burung tiung. Dia tahu benda tu dah ada ulang, kan. Pantang batuk je ulama dia terpentas tu. Pantang batuk je ustaz terpentas takbir selalu. Kata penceramah depan mikrofon tu kan, belum diucap ni. Takbir, kata Walaon unit amal depan tu. Kalau Haji Hadi lagi lah, kan. Haji Hadi terkentut pun takbir dah semua. Terkentut je pun, kan. Terkuat sikit bunyi dia, kan. Takbir habis. Jadi sebab itu dia cerita, kita akan bertanding bersendirian. Kita akan pastikan bahawa kita akan menunjukkan bahawa parti kita, parti Islam ini dibantu oleh Allah. Malaikat akan turun mengundi kita. Malaikat dengar dia berucap. Malaikat dengar, saudara, ya. Masa dia ceramah tu malaikat dengar, ya. Sebab di kiri kanan dia pun ada malaikat.